Terima kasih. Assalamualaikum semua dan selamat petang. Okey, terima kasih kerana hadir pada kelas digital teaching and learning with iPad untuk subjek chemistry pada petang ni. Okey, saya harap semua kita sihat-sihat sebab ada yang dah start ke sekolah kan minggu ni. Jadi saya harap aktiviti petang ni tidak meletihkan lah untuk kawan-kawan semua kan. Okey, saya Cikgu Siti Julia binti Mustafa. Saya akan menjadi moderator pada petang ini. Okey, untuk sesi chemistry lah pada petang ini. Kita harap semua orang boleh dengar lah saya. Tak ada dengar kan? Okey. So pada hari ini dan juga hari esok untuk sesi chemistry, kita nak mengetengahkan kepada Okey, sebelum kita mulakan sesi kita pada petang ini bersama dengan Cikgu Aminah dari PGB. So di sini ada beberapa maklumat yang ingin saya kongsikan. Untuk sesi kita pada petang ini dia akan berlangsung selama 1 jam 15 minit. Okey, termasuk sesi soal jawab. Okey. Ya, kemudian sekiranya berlaku perkara di luar jangka seperti hijacking oleh bot ataupun hacker, host akan tamatkan sesi dan berikan link baru di Telegram, Maplet dan juga APC. Okey, semasa jurulatih sedang bertutorial, mohon peserta untuk mute terlebih dahulu. Okey, peserta boleh juga unmute dan tanya beberapa soalan ataupun ajukan soalan di chat room. Okay, ini merupakan sesi tutorial interaktif. Jadi jurulatih akan menunjukkan cara dan seterusnya peserta akan diberi peluang untuk hands on. Yeah, ada troubleshoot tips tadi. Siapa yang pun ada? Okay, kemudian வரமோ அப்படியே எடுத்துட்டு வந்துருங்க. Sekejap cikgu. So the chemistry.
Okay, cikgu-cikgu saya mohon untuk mutekan mikrofon ya. Oh, இதுல Mikrofon ya. Saya minta supaya cikgu tolong mutekan mikrofon masing-masing ya. Okey, Kim doa. Okey, seterusnya pautan borang kehadiran dan maklum balas akan diberikan 15 minit sebelum tamat sesi dan saya akan tutup 30 minit selepas tamat sesi. 把它打出来再插回去。 Cikgu tolong mutekan mikrofon. Okey, dan sesi ini akan dirakam ya. Okey. Okay, saya akan teruskan. Okey, so hari ini adalah sesi chemistry ya, iaitu bersama Cikgu Amimah binti Muhammad Ayub dari MSMPGB seperti tadilah saya dah sebut. Okey, kemudian saya suka untuk saya ingatkan, jika cikgu belum lagi mendapat badge Apple Teacher, saya sangat mengalu-alukan jika dapat cikgu join. Okey, ataupun pergi ke laman web appleteacher.apple.com. Okay, di sini cikgu boleh melalui beberapa sesi lah sehingga cikgu akan mendapat badge Apple Teacher. Okey, untuk itu boleh Waalaikumsalam. Okey, saya ingin serahkan kepada Cikgu Amimah. Cikgu Amimah dah ready ke? Halo. Ya. Minta mutekan mikrofon ya. Open phone ya. Cikgu Amimah. Cikgu Amimah. Okey, Cikgu Julia. Okey. So, saya akan serahkan kepada Cikgu Amimah untuk beliau teruskanlah dengan sesi. Ini betul. போயிடுச்சு Okey, terima kasih Puan Moderator kita, Cikgu Julia dan Malaysian Typing. Sebelum saya mulakan sesi sekarang ini, mohon guru-guru semua mutekan mikrofon masing-masing supaya sesi dapat அவங்க இது பண்ணி போடுவோம். Okey. Mohon cikgu mute dulu ya. Kalau tak saya susah nak mula sebab kita record sesi ni. Jadi mohon cikgu mute. Okey. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua untuk rakan guru kimia yang awesome. Okey. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana cikgu-cikgu dapat turut serta dalam sesi perkongsian kita pada petang ini. Okey, sesi perkongsian ini akan berlangsung selama 2 hari, hari ini dan esok. Jadi mohon cikgu-cikgu stay tune lah untuk 2 hari ini ya bersama kami, saya dan Cikgu Julia Okey, sesi ini adalah anjuran Apple Learning Center dengan kerjasama Maplet iaitu Mara Apple Teacher dan Apple Teacher Community Malaysia ATC. Okey, Teacher dan Apple Teacher Community Malaysia ATC. Okey. Mohon cikgu-cikgu mutekan ni ya. Mikrofon please. Okey, saya salam perkenalan untuk semua. Saya Cikgu Amimah Muhammad Ayub atau lebih dikenali dengan Nim Sensei dari MRS Central Gafar Bubble. Okey, dengar tak? Cikgu Julia, suara saya okey ke? Okey, boleh cikgu. Boleh Okey, so hari ini saya bukan nak mengajar guru-guru lah sebab semua pun dah sera kan. Okey, memang mungkin ramai yang di sini daripada saya. Cuma hari ni saya nak berkongsi ilmu yang orang kata newbies, kubis lah kan. Okey, dalam kita menjalankan PDBC kimia kita dengan menggunakan iPad. Okey, saya harap untuk 2 hari ni sesi kita akan berlangsung. Jadi saya harap semua cikgu chemistry ni kita adalah chemistry yang kuat seperti hydrogen bond tu untuk sepanjang
2 hari sesi kita nanti cikgu-cikgu yang awesome semua. Okay. So cikgu-cikgu dah ready untuk perkongsian saya, boleh follow. Okay. Alright, untuk hari ini saya akan fokuskan kepada 3 bahagian sahaja, 3 main point utama. Okay, so yang pertama adalah tentang content animation. So saya akan pilih satu topik yang saya akan sentuh tentang content dan how to animate the content. Okay, yang kedua kita akan buat hands-on activity. Jadi mohon cikgu-cikgu yang ada iPad boleh login Webex ni menggunakan handphone lah ataupun laptop supaya nanti senang untuk cikgu buat hands-on activity dengan iPad. Bagi yang tiada iPad tak apa, stay je. Banyak yang cikgu boleh dapat idea daripada sesi perkongsian ni, insyaAllah. Okay. Alright, dan yang ketiga kita akan tengok dari segi contextual learning, home based learning. Okay. Since kita dalam mood PKPB sekarang ni, so home based learning ni memang kita perlu laksanakan lah kepada pelajar-pelajar kita agar sesi pembelajaran tu lebih bermanfaat dan lebih bermakna. Okay. Okay, since kita dalam musim-musim COVID kan, okay, jadi saya dengan Cikgu Julia telah bersetujulah untuk bawakan topik yang ada kaitan dengan COVID-19 ni. So pelajar pun akan teruja, cikgu pun akan teruja, saya rasa insyaAllah. Okay, so kita nak tengok bagaimana apa kaitannya kimia dengan COVID-19 kan. Okay, jom kita tengok. Saya akan tunjukkan cikgu sedikit animasi ni lah. Okay, afraid of COVID-19? Wash up your hands regularly with soap. Okay. Kita selalu nampak iklan ni di mana-mana, betul tak? Okay, sepanjang tempoh 3 bulan yang lepas, kita dah asyik tengok TV dekat media sosial, semua banyak iklan ni. Basuh tangan dengan sabun. So saya rasa cikgu dah boleh agak dah saya nak buat topik apa petang ni kan. Okay. So kita pun cakap dengan student, basuh tangan sabun ni dah nak naik sekolah, lagi-lagi kita nak kena sentiasa ingatkan mereka dan juga diri kita juga. Okay. Tapi kenapa kena pakai sabun? Kenapa kita tak just use the water, tap water sahaja without soap kan? Okay, so di sinilah kita sebagai guru kimia perlu memainkan peranan untuk memahamkan pelajar kita. Okay, kita mungkin dah faham sebab kita memang dah mungkin dah 20 tahun, 30 tahun ajar topik ni kan. Tapi bagi pelajar, bila kita letakkan diri kita pada tempat pelajar, this is something new for them. Walaupun dia dah guna sabun daripada kecil, daripada baby, tapi mungkin umur sekarang ni baru dia tahu, oh ini rupanya yang berlaku bila dia guna sabun kan. Okay. Jadi topik hari ni adalah tentang cleansing action of soap. Okay, jadi saya nak sebelum saya lebih mendalam, saya nak belanja cikgu-cikgu satu video yang berkaitan dengan cleansing action of soap. Okay, happy watching. Okey cikgu. Macam mana? Okey tak animasi tadi? Sempat tak nak digest soalan-soalan yang dikemukakan dalam animasi tadi? Okey, ni adalah a part of our syllabus lah kan. Topik form 5. Chemical for consumers. Okay, dan ni sangat dekat dengan kita dan juga dekat dengan anak murid sebab hari-hari kita guna. Jadi kalau boleh kita dapat fahamkan mereka dengan lebih baik supaya dia punya knowledge tu lebih terkesan lah. Okay, sekarang dengan melihat animasi ini, saya nak bawa cikgu untuk banding bezakan kedua rajah ini. Okay. Sebelah kiri saya adalah satu gambar rajah statik ataupun pegun yang saya ambil daripada buku teks KBSM tingkatan 5.
Okey, muka surat 185, cikgu boleh rujuk. Okey, dan sebelah kanan saya adalah animasi yang saya sediakan tadi. Okey, so sekarang saya nak tanya cikgu. Okey, apa yang cikgu nampak? Cuba cikgu banding bezakan kedua-dua rajah ini, antara rajah yang statik dengan rajah yang bergerak ni. Okey, yang mana lebih jelas untuk cikgu faham dan yang mana lebih atraktif untuk cikgu explore lebih lagi, lebih lanjut lagi tentang the mechanism cleansing action tu. Yang mana? Okay, cikgu bolehlah nak jawab dekat chat box tu kan. Okay. Mungkin kita sebagai cikgu kalau dah ajar 10-20 tahun tu, buku teks 185 ni kita dah hafal dah kan. So kita dah biasa, kita look at a glance je kita dah okay, dah faham dah, tak payah baca pun detail-detail tu, tengok gambar je. Okay, pandai macam ni kan. Tapi just put ourselves dekat tempat pelajar yang baru nak berkenalan, yang baru nak tahu tentang the mechanism of cleansing of soap ni. Okay. So cikgu akan prefer gambar rajah statik ataupun yang dianimasikan. Cikgu bolehlah jawab dekat check box tu nanti cikgu Julia boleh tolong simak cikgu Julia. Okay. Boleh ke saya nak tengok ada beberapa jawapan tak cikgu Julia? Cikgu Julia? Ya, sekejap ya. Saya mute tadi sekejap Okey. Okey, kita tengok beberapa orang cikgu Haiza, cikgu Amir, cikgu Haiza yang semua bagi tahu pasal animation lah. Okey. Kemudian cikgu Liao FE, dia mesti ada interaktif. So mostly jawab animation. Okey, bagus. Terima kasih cikgu-cikgu. Terima kasih cikgu Julia. Okay, terima kasih atas feedback cikgu-cikgu. Okey, kita sendiri sebagai guru, kita pun nak animation, betul tak? Apatah lagi belajar. So, cikgu-cikgu, inilah antara sebab saya menggunakan iPad dalam PDPC saya. Okey? Okey, satu lagi saya nak belanja cikgu lagi satu animasi yang merupakan jawapan kepada yang soalan tadi. Tadi yang gambar COVID-19 tu adalah kita punya kira macam induction set lah kan. Kita masuk dalam kelas kita tu, kita boleh guna tu sebagai induction set kita. And then ini adalah jawapan dia. Okay. So why tadi ada, this is the reason why we need to wash your hands regularly with soap. Okey, ini yang akan terjadi kalau pelajar-pelajar ataupun sesiapa sahaja tidak membersihkan tangan dia. So tangan yang kotor tu dia akan carry the virus atau whatever lah, coronavirus ke bakteria ke kan. So all the germs dia akan go into the lungs. Okey, itu yang akan menyebabkan sesak nafas dan lebih parah lagi dia akan lebih merebak dalam badan kita lah. Okey, so sebelum ni kita hanya just cakap je kan, basuh tangan nanti kena virus. Tapi boleh tak kita bayangkan apa yang ada dalam imajinasi pelajar itu sendiri? Adakah sama dengan apa yang kita imaginkan ataupun tidak? Ataupun sebaliknya kan, dia pergi fikir kot lain pula. So lagi lebih jelas kalau kita dapat sediakan satu animasi untuk mereka faham kenapa dia kena basuh pakai sabun dan apa impact dia kalau dia tak basuh tangan pakai sabun. Inilah kesan dia. So kita tunjukkan animasi tersebut. Jadi mereka akan lebih jelas dan dia akan lebih rasa takut dan dia akan lebih aware lah kan. So nanti sebelum start kelas nanti bolehlah tunjuk diorang animasi ni untuk diorang lebih aware supaya sentiasa kerap basuh tangan dengan sabun. Okey. So di sini saya nak tekankan kepada cikgu-cikgu kepentingan animasi, penggunaan animasi dalam pembelajaran kita. Okey. Lagi-lagi kita subjek kimia. Kimia ni adalah sesuatu yang discrete particles kan, discrete and tiny particles yang susah nak nampak dengan naked eyes. Jadi kita perlukan bantuan untuk memahamkan pelajar kita dengan tepat. Okey, dan saya nak kaitkan jugalah, kita kena tahu siapa audience kita. Audience tu pelajar kita lah kan. Dan zaman sekarang ni zaman apa? Zaman Instagram. Instagram tu apa? Lebih pada gambar-gambar dan dia lebih banyak dimain oleh anak muda. Kenapa? Sebab mereka kebanyakannya adalah visualized learner. Okey.
So kita ada yang kemahiran tu kan auditory, kinesthetic dan visual tu kan. So kita nampak anak-anak muda ni dia more on visualization. Jadi animation ni dapat membantu mereka dengan banyak lah sebenarnya. Dan in fact jika kita menggunakan animasi, kita dapat mengurangkan masa kita untuk buat online class tu. Contoh kan waktu PKP ni kita buat Zoom, kita buat apa nama dia, Webex ke Google Meet ke 2-3 jam duduk depan komputer kita kan, bercakap lah, cikgu ni popek je budak-budak kata kan. Tapi berapa persen yang pelajar faham apa yang kita cakapkan tu? Kita just tunjuk gambar statik, buka textbook, buka modul, tak ada animasi. Dan kita boleh ambil di YouTube ataupun ambil je siapa-siapa yang dah buat tu, share dengan pelajar kita. Betul tak? Memang saya pun sebelum ni buat macam tu lah kan. Tapi saya yakin di antara bahan-bahan yang kita ambil dekat YouTube tu, pasti kita akan cakap, saya tak nak part ni, saya nak yang ni je. Tapi tak boleh lah sebab kita ambil orang punya kan. Jadi kita kenalah guna apa yang dia buat, tak boleh lah nak demand kan. So di sini dengan adanya kemahiran yang kita untuk gunakan iPad ni, kita boleh menghasilkan animasi yang kita nak sendiri dan kita tahu objektif apa yang kita nak capai untuk sesuatu sesi PDPC tersebut. Okay. So kita boleh exportkan animation kita kepada pelajar sebagai bahan pengajaran kita. Jadi sesi online session tadi tu tak perlu sampai 2-3 jam, cukup sejam saja, di mana sejam tu kita akan polish dia punya inquiry dia dan kita akan polish higher order thinking skills pelajar tersebut. Okay? Boleh ya cikgu-cikgu setakat ni? Okay. So di situ saya nak summarizekan lah tentang kepentingan animasi dalam PDPC kita lah. Okay. So sekarang ni kita akan move on ke session yang kedua, di mana saya akan ajar cikgu-cikgu bagaimana saya buat animasi yang tadi yang cleansing action of soap tadi. Okay, so let's hands on. Okay, gambar ni saya dah kongsikan dekat dalam grup Memplate dan juga grup ATC. So cikgu-cikgu boleh ambil. Sesiapa yang ada iPad boleh ni lah follow step by step ni saya akan tunjukkan. Cuma animasi yang saya buat ni tadi dia agak panjang proses dia, jadi tak cukup masa kita. So saya ambil yang hujung saja agar cikgu nampak benda tu bergerak. Cikgu sukalah kan nanti kalau jadi kan, insyaAllah Okay. So saya harap cikgu-cikgu boleh dapat lah gambar ni di grup Telegram yang saya dah share tu, Memplate dan ATC Okay. So sekarang ni bagi cikgu-cikgu yang dah ada iPad, so cikgu-cikgu boleh ambil blank presentation. Just ambil dan saya nak ambil slide baru, so saya akan tekan plus kat bawah ni. Saya akan ambil yang ni lah untuk sebab saya nak ada teks tu. Okay. So saya akan kopikan gambar ni, copy je, klik kat dia, copy dan saya bawa ke slide nombor 7 saya, paste. Okay. Okay, boleh cikgu? Cikgu-cikgu yang tak ada iPad, jangan ni sebab dulu saya ni tak ada iPad. Tapi saya join je semua kelas Apple teacher buat. Sebab saya nak tengok macam mana dia guna iPad tu. Kan? Lepas tu saya dah ada idea lah. Kita boleh brainstorm ideas macam mana nak buat. Kita tahu nak gunakan apa. Okay, so saya dah besarkan gambar ni supaya dia ikut saiz kiri dan kanan slide kita. Atas bawah tak apa sebab kita tak pakai yang tu. Okay, so kalau cikgu perasan dekat iPad ni belah kanan atas dia ada 5 button Okay, ada button play, ada button brush, ada button plus, ada gambar orang dan ada titik 3. Okay, so sepanjang proses kita nak buat animation ni, itulah kita punya tools kita. Kita boleh gunakan semua button-button tu saya ajarlah. Okay, satu persatu. Okay. So sekarang ni, kalau cikgu tak pandai lukis pun, tak ada masalah, cikgu akan jadi nampak cantik juga sebab kita boleh tracing So yang pertama ni saya akan ajar cikgu macam mana nak gunakan shapes, labeling dan juga tracing lah. Okay. So kita nak buat bahagian skin dulu. Kalau dekat dalam kelas kita biasanya kita akan guna kain, cloth dan juga grease kan. Tiap-tiap tahun ulang benda yang sama saja. So ni saya memang sengaja cari gambar yang memang skin dengan dirt. So that saya nak kaitkan dengan COVID-19 tadi. So pelajar akan lebih jelas lah. Okay. So kita ambil shapes dulu. Kita nak buat skin tu. Okay, cikgu tekan
button plus. Okay, dekat button plus ni dia ada table, ada chart, ada shapes dan juga foto kan. Okay, so cikgu ambil shapes So kita akan ambil yang square ni. Okay, by default dia akan keluar warna hitam tau cikgu. So cikgu jangan terkejut lah, okay. Tak apa, kita ubah sesuai dia. Kita yang buat dia kan. Okay, cikgu tarik dia sampai hujung sini. Okay. Alright, then cikgu naikkan dia sikit. Nak samakan kan. Turunkan sikit. Okay. So warna hitam ni tak cantik lah, skin kita hitam sangat kan. So kita ubah, pergi kepada brush. Apa-apa kita nak ubah, kita dah highlight kan kotak ni. Kita pergi pada brush. Pergi pada style, then kita pilih warna fill dia, pergi ke color. So saya nak pilih yang bawah sekali ni. Nombor 246 daripada kanan ni. Okay. Alright. So cikgu bolehlah dah dapat color cerah sikit, dah pakai whitening kan. Okay. Alright. So kita nak labelkan skin ni. Okay. Bila kita guna shapes, kita boleh terus labelkan dia by double click sahaja di shapes tersebut. Okay, double click. SKIN. Okay, skin. Tapi dia warna putih kan. Okay. So warna putih. So kita nak tukar color, kita highlightkan dia. Pergi ke brush. Tukarkan dia warna. Pilih warna text dulu. So kita pilih warna hitam. Okay. Then kita nak besarkan dia. So cikgu perasan tak ada size ni. Okay. Boleh besarkan dia lah. Okay. Ikut cikgu nak berapa. So saya buat 50. Alright. Okay, tapi ni dekat tengah-tengah kan. Saya nak letak dia dekat tepi. Pergi balik kat brush. Okay, ni ada dia punya alignment. So kita letak kat tepi. So dia tak mengganggu kita punya cerita je lah. Okay, dah siap. Okay. Alright, yang kedua saya nak label, saya nak buatkan water medium tu. Okay, yang warna biru ni kan. Okay, kita klik pada bahagian putih di slide ni. Okay, cikgu kalau saya laju, cikgu beritahu Cikgu Julia, tolong beritahu saya kalau saya laju. Okay, so klik warna putih ni, cikgu ambil brush, kita tukar background dia warna biru. Pergi ke color. Okay, saya nak ambil biru yang bawah sekali sebelah kiri. So dah jadi air. Okay. Okay, so kita nak labelkan air ni. Saya akan ambil bahagian slide subtitle ni. Saya akan bawa dia. Nampak tak? Saya dah movekan dia. Okay, saya akan tulis soap water. Ni saya nak label lah. Okay. Soap water. So kita akan kecilkan dia sikit. Dan kita bawa dia turun. Cikgu dia dah hilang kan? Dia tak nampak kan? Tak apa. Asalkan cikgu highlightkan dia. Cikgu pergi ke brush. Di sini ada arrange. Okay, cikgu pergi arrange. Move to back and front tu. Cikgu tolak dia sampai habis ke kanan. Tengok apa jadi pada perkataan tu tadi. Dia dah ke depan. Okay. Sekarang saya nak buat background dekat perkataan tu. Warna biru. Okay. So soap water tu dah ada warna biru background dia. Okay. Okay. So saya adjust sikit. Okay. So biar kat situ. Okay. So ada dua cara lah kita nak label ni kan. Satu cikgu guna yang title tadi. Dan satu lagi kalau cikgu guna shape, cikgu boleh terus double click sahaja pada shape tersebut dan label Okay, so tu saya dah ajar cara nak label. Sekarang, dan guna shape lah. Sekarang saya nak ajar cikgu buat tracing. Tracing, okay. Kita tengok gambar kita tadi ni. Okay, klik kat gambar tu. Okay, sekarang bila kita nak buat tracing ni, kira dulu kita tekap-tekap atas kertas kan. Okay, kertas carbon lah kan. Sekarang kita tekap atas iPad lah. Okay, so cikgu klik je kat situ. Cikgu tekan brush. Pergi kepada style. Bawah sekali ni dia ada opacity kan. Okay, cikgu reducekan opacity dia. Supaya dia blur sikit. Okay, then dah. Okay. Dan nampak tak gambar kita ni ke belakang kan? Dirt tu dia jadi separuh pula dekat bahagian skin tu kan. So kita nak dia ke depan. Jadi pergi ke mana cikgu? Saya dah tunjuk tadi kalau nak ke depankan dia. Kita pergi kepada brush. Arrange. Then kita tolak sampai kanan. Alright. So gambar kita dah ada kat depan. Okay. So sekarang ni saya nak ajar cikgu macam mana nak buat drawing. Bagi cikgu-cikgu yang ada Apple Pencil. So cikgu boleh guna Apple Pencil teruslah untuk drawing. Kalau tak ada boleh gunakan jari comel cikgu lah untuk drawing Okay, ni kita klik je pakai Apple Pencil dekat skrin tu, dia terus dah ada
keluar lah all the drawing tools. Okay. So drawing tools ni kita nak saya just nak fokus kepada dirt yang ada di tengah-tengah tu sahaja. Okay, yang lain tu saya tak nak guna sebab saya tak nak banyak sangat supaya kita senang nampak jelas. Okay, so bakteria ni pun saya tak nak ambil semua, nanti saya ambil separuh je. Okay. Ni saya memang suka hitam dan saya akan pilih yang tebal sikit. Okay, cikgu pilih yang nipis pun tak apa, tak ada masalah. Okay, then saya nak pilih bakteria yang ni. Bakteria ni. Okay, so bakteria dah siap. Okay. Then saya nak lukis line dia lah. Kita cantumkan semula semua dirt tu dengan bakteria tu. Okay. Ni kita terus je lah. Okay. Dah siap kan? Okay. Sekarang ni kita nak warnakan dia. Bila nak warnakan dia, cikgu-cikgu boleh pergi klik dekat yang ni, gambar macam apa tu? Watercolor ni kan, kita boleh paintkan dia. So bakteria ni saya nak guna satu warna je. Kat situ ada banyak warna, saya nak warna merah ni. Okay, saya ambil warna merah. Okay, kita terus klik dekat bakteria tu, dia akan paint. Okay, so dah start warna merah. Okay, then saya nak paint dekat dirt tu. Okay, dirt saya nak coklat lah. Okay, alright. Okay, dah siap. Then dah siap ni, saya nak cikgu tekan dan dekat sebelah atas kanan. Okay, so sekarang cikgu dah siap. Nampak tak, kita boleh movekan dia? Okay. So sekarang kita dah tak nak pakai dah gambar ni. Cikgu delete je. Klik kat gambar. Cikgu delete. Okay. Nampak? Alright. So sebab saya percaya yang soap tu cikgu boleh lukis. Cikgu kan dah terror lukis kat whiteboard, lukis dekat skrin komputer kan. So kita boleh hands on ni je lah. Free hand sahaja kan. Okay. So di sini saya nak cikgu buat ni dulu. Drawkan sebab nak tunjuk dia adalah soap water. Jadi kita kena draw lah dash-dash untuk air tu kan. So kita buka tools drawing baik semula. Pen ni kita akan ambil warna biru. Tadi background saya dah ambil biru bawah ni. So saya nak ambil atas ni pula supaya dia dapat bezakan. Okay, so then kita buat je lah dash. Buatlah berapa-berapa cikgu nak buat. Okay. Okay dah. Alright, done. Okay, nampak tak? Setiap dash tu dia ada dia punya kotak sendiri kan. So, cikgu lukis satu pun tak apa. Cikgu copy paste je. Cikgu klik dekat dash tu. Then copy. Lepas tu cikgu paste je lah dekat mana-mana cikgu nak. Okay, dah dapat tambah satu kan. Okay, tu dia punya water dia. Okay, so sekarang kita nak lukis soap. Okay, so untuk lukis soap ni, dia ada beberapa cara lah, tapi saya hari ni saya prefer untuk tunjuk drawing lah ya. Sebab saya guna drawing untuk animation saya tu. Cikgu boleh juga guna shape sebenarnya. Okay, nanti lepas habis siap ni saya akan tunjuk. Okay, so kita lukis satu kat sini. Cikgu Amina. Ya. Ada soalan dari Cikgu Riau. Okay. Tadi Cikgu Amina ada sebut pin. Kita pinkan dia. Dia bertanya apa maksud pin. Jadi terangkan. Pin? Yang mana Pin, bukan pin. Pin. Okey, pin. Okey. Kita warnakan dia. Okey, alright. Oh, cikgu dengar pin maaf. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih Cik Julia. Okey, so sekarang kita lukis ekor dia, si Z tu. Okey. Sebenarnya cikgu nak lukis 1-2 je pun dah cukup dah. Sebab nanti cikgu boleh copy paste macam saya buat line water tadi kan. Tapi saya suka nak lukis semua sebab kita lukis sikit je pun, tak banyak asalkan ada beberapa cukup lah. Okay. Okay, so cikgu-cikgu bolehlah nak buat berapa banyak pun saya buat setakat ni je. Dan kemudian saya tambahkan warna pada kepala tu. Saya buat warna light yellow ni.
Okay. So kita klik je dekat situ. Okay. Then dia dah warnakan. Okay. Alright. Done. Cikgu jangan lupa tekan done. Okay cikgu. Nampak? So setiap ekor soap tu dia dah ada petak-petak dia kan. Tapi cikgu perasan tak ada ekor yang dia dah bercantum dengan dash-dash water tu kan. Kalau cikgu nak pisahkan dia senang je. Cikgu klik je mana-mana. Okay, contoh yang ni tadi. Okay, saya nak pisahkan dia. Cikgu edit drawing. Pergi kepada edit drawing. Okay, cikgu ambil yang gambar lasso ni. Lasso ni yang macam tali ni. Dash-dash ni kan. Okay, cikgu bulatkan dekat kawasan soap tu. Cikgu tekan, klik kepada separate. Okay, so sekarang dia dah terasing nampak tak? Kan? Okay. Then kita contoh saya nak copy ni. Saya nak buat lagi satu copy. Okay, saya paste kat sini. Okay, so saya naikkan dia. Okay. So, cikgu lukis 2-3 pun boleh. Yang angle berbeza kan. Then cikgu copy paste sahaja Okay, so dah siap dah air kita. Air sabun kita. Okay, so sekarang ni saya nak lukis sabun. Dia dah mula masuk dekat ni lah. Dirt ni. Okay. Okay. So saya akan lukis sikit di sini. Saya akan lukis beberapa saja. Okay. Then kita paint lah. Okay. Alright. Done. Okay. Cikgu perasan tak? Kotak ni jadi besar. Bermaksud dirt ni dia dah sekali dengan kita punya sabun tu kan. Saya tak nak dia sekali. Jadi saya nak pisahkan dia. Sebab saya nak buat animation nanti kan. So cikgu klik dekat dia. Pergi ke edit drawing. Dan cikgu ambil lasso tadi. Cikgu bulatkan setiap sabun tu. Okay, separatekan dia. Okay, so ni dia dah separate. Then kita klik sini balik semula, edit drawing, ambil lasso. Then kita separatekan dia. Yang kedua. Okay, nampak kan? Dia gerak kan? Okay. Then yang ketiga, kita nak separate lagi satu ni. Okay. Okay. Oh. Kita tak nak lagi. Baik semula. Kita buat baik semula. Okay. Okay, separatekan dia. Okay, cikgu try move dia kan. Okay, dia boleh move sendiri tu. Dia tak melekat tu. Okay lah. Okay. Then cikgu buat lagi satu yang terakhir. Edit drawing. Ambil lasso dan cikgu separatekan dia. Okay. Alright, done. Okay. So dah siap dah kita punya sebahagian lah. Okay. Sekarang kita nak masukkan ayat yang saya tunjuk tadi. Ada ayat kan. Sebab saya nak buat yang hujung saja. 3 slide hujung. Jadi saya start dengan yang agitation lah. So saya masukkan agitation ayat tu. Agitation begins to separate. Dan kita buat question kat dia tadi kan. Kat pelajar tadi. One. Okay. Dan so kita adjust lah kita punya ni tadi. Saya nak dia dekat tepi ni je. Okey, tapi cikgu nampak tak sekarang ni sabun tu dia dah menghalang kita punya perkataan kan. Kita highlightkan kita punya ayat ni. Macam biasa pergi ke brush, arrange, kita bawa dia sampai ke kanan. So perkataan kita dah ke depan. Tapi kita macam semak lah sebab ada sabun kat belakang tu kan. So kita pergi ke style. Saya nak letak warna background. Okey, saya ubah sikit warna dia. Saya nak warna biru purple ni. Okey. Then tulisan dia jadi kecil kan. So cikgu pergi ke teks. Cikgu ubah sesuai size dia.
Tambahlah. Okay, bagi nampak sesuai dengan saiz kotak tu Okey. Alright, so cikgu adjust lah. Cikgu nak letak kat mana? Okey, saya nak letak dia kat sini. Okey, so sekarang saya nak buat animation untuk kotak ni. Okay, sebab dia agitation, jadi saya nak nampak dia macam agitate lah. So cikgu klik pada ni, kotak ni. Kan ada animate ni. Okay, cikgu klik pada animate. Okey, so di sini ada add built-in, add action dengan add built-out. Built-in ni maksudnya waktu dia masuk tu cikgu nak buat animasi macam mana. Built-out tu nak suruh dia keluar ketak lah lepas tu kan. Animasi dia macam mana. Tapi sekarang saya nak add action sebab saya nak dia memang dah ada kat situ. Cuma dia ada action je kat situ. Okey, so saya add action. Saya nak ambil jiggle sebab dia nak nampak macam geruk sikit kan. Gitu. Okey. Tapi jiggle tu macam sekejap kan cikgu. Cikgu tekan pangkah ni. So dia akan keluar jiggle kan. So cikgu klik ke jiggle. Nampak tak duration dia 1 second je. Sebab tu dia cepat. Dia sekejap je. So saya nak ubah dia kepada 4. Okey. Then untuk start ni kan dia on tab kan. So cikgu klik sini. Cikgu tukar after transition. So nanti dia akan apa ni lah. Automatic start Cikgu boleh ni dulu. Preview dulu. Okey. Tu. So dia lama sikit lah dia agitate tu. Okey, tak adalah macam nak terkejar-kejar kan. Okey, then cikgu jangan lupa tekan done. Okey. Alright, so itu animate pada slide yang sama. So sekarang saya nak apa ni? Tunjuk cikgu macam mana nak buat magic move. Ini yang saya gunakan sebenarnya untuk menggerakkan dirts ni Okey. Cikgu klik kepada slide ni. Cikgu perasan slide saya nombor 7 So kalau cikgu mungkin yang baru buka blank presentation tu, di keynote tu slide nombor 1 ke kan? Klik. So klik pada slide, cikgu klik transition. Transition. Okey. So sekarang ni cikgu add transition. Nampak tak ada macam-macam tu? Banyak transition yang kita boleh buat di antara slides. Okey. Tapi saya nak fokus kepada magic move. Okey, waktu cikgu klik, lepas cikgu klik magic move ni, nanti cikgu cepat-cepat klik dekat slide cikgu Kalau saya pakai iPad Pro 2020, so saya kena double klik dekat slide saya. Kalau ada yang kawan saya dia single klik pun dah boleh untuk kita keluarkan pop up window duplicate tu supaya dia tak pergi ke slide yang seterusnya sebelum waktunya. Okey. So tekan magic move, double klik dekat slide. So dia akan tukar, dia akan keluar window duplicate slide. Yes, duplicate. Okay. Alright. So cikgu perasan tak? Slide yang sama tapi dia dah berada di slide nombor 8 bukan slide nombor 7 lagi. Okay, so di slide nombor 8 ni lah cikgu kena ubah sesuai apa yang cikgu nak. Okay. So kita fokus dekat dirt ni tadi. So saya nak movekan dia, nak sengitkan dia sikit. Okay, ni hujung jari je cikgu Okay. So saya nak movekan dia dan cikgu nampaklah kenapa saya nak soap ni tadi dia satu-satu, dia tak nak bergabung sebab saya nak gerakkan dia. Dia macam enjoy tau buat benda ni. Okay. Okay, alright. Dia once jadi tu nanti cikgu happy nanti insyaAllah. Okay, done. Okay. Cikgu boleh play. Tengok macam ni Oh, sekejap. Sorry, cikgu pergi ke slide nombor 7. Sorry, tadi saya kat slide nombor 8. Okey, cikgu pergi ke slide nombor 7 dulu. Baru cikgu play. Okey. Okey, kenapa dia tak gerak ni? Okey, sebab saya tak tekan tab. Bila saya tekan tab, baru dia bergerak. So kita kena adjust lagi magic move kita. Okey, so pergi dekat slide nombor 7 tadi. Cikgu pergi ke transition. Dekat magic move ni dah keluar kan? Okey, cikgu klik kat dia. Nampak tak? Duration dia 2 second je, sekejap je. So cikgu panjangkan sikit. Saya guna 4 second supaya dia nampak macam slow mo sikit. Dan start ni tadi on tab. So bila saya tab baru dia bergerak. Kalau tak tab dia tak gerak-gerak dah sampai ke sudah. Okey. Tapi kita nak tukar dia automatic supaya senang. Kita dah tak payah nak fikir kan. Dia jalan je nanti. Dan delay ni cikgu tak je kosong. Tak payah delay. Okey, then cikgu bolehlah preview. Nampak tak dia bergerak perlahan. Barulah
syok sikit dapat menikmati kan. Okey, dan cikgu tekan dan okey. So slide yang magic move kita yang pertama selesai. So sekarang saya nak buat magic move kita yang kedua. Cikgu Amimah, Ya? ada permintaan dari Cikgu Liao. Dia minta tolong kurangkan yang after transition. Mungkin yang klik after transition tu. Oh, yang atas tu yang double. Ya mungkin yang bahagian after transition ke atau after build in, build 1, build 2 gitu. Ni ke Cikgu Riau? Ni Ya ke? Betul ke? Screen tak ada, Cikgu Mimah screen tak ada. Oh, okey, jap. Okey tak Cikgu Julia? Dah nampak ke skrin saya? Okey. Dah keluar So Cikgu Liao minta Cikgu Mimah tunjukkan yang tadilah mungkin after transition, mungkin build after, build in, build with. Okey. Alright. Okey. Cikgu Yao. Terima kasih atas soalan. Okey. Untuk after transition ni maksudnya contohlah bila kita daripada slide sini, okey, daripada slide sebelum sampai nak masuk ke slide sini, so nanti kita tak payah nak on tab. Okey, bila kita tekan dekat 3 ni, kita klik dekat agitation begin to separate tu, dia boleh pilih sama ada on tab ataupun after transition kan. So kalau kita tak nak on tab, kita nak dia automatic, kita tukar kepada after transition. Okay, kita jangan buat on tab. Kalau on tab kita kena tab lah baru dia bergerak. So kita buat after transition. Dan delay di bawah ni adalah delay kepada transition tersebut. Cikgu nak transition tu masuk impromptu ke ataupun cikgu nak dia delay dulu lepas agitation tu jiggle, baru cikgu nak buat magic move tu ke ataupun macam mana. So saya tak nak delay, saya nak lepas je agitation tu jiggle, box tu jiggle, terus keluar magic move tu. Okay, so saya buat dia kosong lah. Kalau cikgu nak delay, cikgu boleh tambah lah berapa second kan ikut kesesuaian cikgu. Okay, so itu dari segi magic move. Okay, so dari segi ni pula animation ni tadi pun, kalau kita ada 2-3 animation dekat bahagian animate ni, okay, cikgu nampak tak yang line 3 ni, apa-apa kita nak adjust dekat animation, kita akan adjust dekat ni, yang 3 ni. Disebabkan saya ada satu sahaja, so dia ada after transition lah. Okay, let's say saya cuba tambah lagi satu saya tambah kotak lagi satu. Copy. Ni saya tunjuk contoh je nanti saya padam balik. Okay. Okay, let's say ni. Tapi kita kena ubahlah dia punya animate dia. Kita tak nak dia jiggle. Kita nak tukar lah. Kita nak tukar dia. Kita tak nak jiggle. So kita delete jiggle dia yang ni. Kita buat dia move ni lah pula. Okay. Nak tunjuk cikgu. Okay. Itu beza kalau kita ambil yang add in tu. Okay. Alright, so bila cikgu pergi dekat titik 3 ni, nampak tak dah ada 2 perkara kat situ. Okay, so dekat bawah tu, dekat bahagian bulk tu dia dah ada 3 perkara pula. Tadi 2 je kan, ni 3 perkara. So, bila dia terpisah ni, nombor 1 dengan nombor 2 ni terpisah, maksudnya kita kena buat on tab every transition tu. So nak mudah, okay, untuk yang pertama tak apalah, kita dah buat transition tadi kan. Kalau yang pertama nak buat on tab pun tak kisah, boleh, tapi saya lebih prefer after transition. So yang kedua ni, nak presentation kita nampak smooth, cikgu boleh nak dia keluar sekali. Kalau cikgu pilih with bird 1, dia akan keluar sekali dengan jiggle tu. Kalau you pilih after bird 1, dia akan keluar selepas jiggle tu berlaku. Okay, so kita demo with juga Okay, dan play. Nampak tak? Dia akan keluar serentak lah. Okay. Lepas tu baru magic move saya berlaku ni sebab dia dah setkan magic move tadi kan. Okay, tapi kalau kita ubah yang ni tadi preset nombor 7 tadi. Tekan sini balik, animate. Sekejap. Animate. Then kita tekan titik 3 ni, kita tak nak with, kita nak after. Kita nak dia keluar selepas jiggle tu berlaku. Then kita boleh preview. Okay.
Dah habis 3-4 second tu barulah dia keluar. Itu beza dia menjawab soalan Cikgu Yao Okay, then saya delete lah ni sebab kita tak nak ni. Okay. Alright, so sekarang kita nak, saya nak cantikkan ni sekejap tadi saya nak tunjuk cikgu macam mana nak label dekat shapes kan. Tapi saya tak nak macam ni, saya nak guna label yang macam soap water juga. So saya copy ni dulu supaya dia cantik. Okay. Ni kita label dia semula skin. Okay. Dan saya nak ubah warna lah supaya kita dapat bezakan skin dengan soap tadi kan. Style. Warna ni. Okay. Okay, then kita adjust lah kat sini. Okay, tadi sebab kita dah buat slide magic move tu. So kita copy je. Copy. Dan pergi slide nombor 8. Kita buang skin ni. Kita nak buat sama kan. Then kita paste je. Kalau cikgu dah buat awal-awal tadi, tak payah ni lah. Tak payah copy paste je ni. Okay. Saya terlupa. Alright. Okay, so sekarang saya nak tunjuk satu lagi magic move untuk cikgu betul-betul keluarkan dirt tu daripada kawasan skin. Okay. So, klik dekat slide nombor 8 Kita dah mula kat slide nombor 8. Okay. Slide nombor 8, ambil transition, add transition, magic move. Ingat, bila tekan je magic move tu, double klik terus dekat ataupun single klik dekat slide Okay, so dia akan keluar duplicate slide tu cepat. Okay, duplicate. Okay, apa-apa magic move kita kena buat pada slide yang kita duplicate tu tau. Kita tak boleh readykan slide dulu awal-awal dulu baru kita buat magic move, tak boleh Dia tak akan jadi magic move tu. Okay, so kita pergi, sekarang kita berada di slide nombor 9. Dia sama macam slide nombor 8 sekarang kan. Okay, tapi kita nak ubah slide nombor 9 ni. So kita nak bawa dirt ni dah keluar. Okay, dia dah keluar. Sekejap jari saya ni comel. Saya nak gerakkan dia. Gitu. Okay, so kita bawa ni. Tapi bila dia dah keluar habis, all the hydrophobic part ni, dia dah masuk dekat, apa ni kan, dekat dirt ni. So, tinggal hydrophilic sahaja di dalam air. Okay, then kita letak air satu. Okay. Okay. Dan ni dua kat bawah ni saya nak bawa dia masuk sekali. Dia akan tertarik dekat sabun. Sabun lah, sorry. Dirt ni. Okay. Okay. Alright. Cikgu boleh buat banyak lah. Macam kalau dalam buku kan dia penuh kan. So ni saya nak tunjuk cikgu supaya cikgu nampak mudah. Jadi saya tak adalah nak buat terlalu kompleks sangat. Okay, cikgu jangan lupa tekan dan okay. Alright. So sekarang kita boleh pergi ke slide nombor 8 semula. Kita preview. Dia tak keluar kan sebab saya tak ubah tadi automatic. Saya kena tap. So dia akan tap. Dia akan berubah. Okay, nampak cikgu-cikgu? Okay. So kita nak ubah dia supaya dia, saya nak pergi kat home base, sabar Okay, kita nak ubah magic move tu supaya dia automatic. Pergi ke transition, magic move. Okay, duration tadi saya nak slowkan sikit, 4 second. Saya masuk ke 4 second. Then cikgu ambil automatic. Tapi delay ni saya tak nak, kosong je. Okay, then done. So, nampak balik. Dia balik. Nampak lah. Slow sikit kan. Jadi dia punya tu boleh ni lah. Boleh nampak lah. Tak adalah terkejam-kejam mata kita nak tengok animation tu kan. Okay. Cumanya yang ni tadi slide terakhir kan ayat saya main kan sebab dia dah start habis. Dia dah all the soap tu dia dah keliling dengan dirt tu. So kita double tap dekat sini. Slide nombor 9. Kita double tap. Kita nak edit dia. Okay, so saya akan ubah lah ikut ayat saya yang untuk yang terakhir tadi. Right, next.
Okay, itu soalan pertama. Dan soalan kedua, kita buat persoalan, dia belajar fikir. Sebab kita nak createkan dia punya apa tu, inquiry tu kan. Jangan bagi ayat penyata. Okay, biar dia cari jawapan tu. Okay, then how to remove that. Alright. Okay, so ini 3 persoalan yang saya letak tadi. Okay, cuma saya nak ubah dia punya warna lah supaya dapat bezakan dengan slide sebelum kan. Okay, saya nak ambil warna, pergi kat brush tadi. Yang hitam, saya nak ambil warna abu ni. Okay. Then saya nak pergi kat style, opacity dia saya kurangkan supaya nampak lah sabun-sabun kat belakang tu. And then saya nak besarkan huruf tu, teks tu, okay, size kita tambah. Okay. Alright. Okay, so cikgu adjust lah Ini saya nak buat animation supaya dia masuk. Okay, cikgu klik kat dia, tekan animate, add bird. So saya nak dia move in. Tu. Sambil-sambil tu dia bergerak tu, dia move in lah. Okay, dan pergi klik dekat move in ni. Start ni kita buat automatic after transition Senang. Maksudnya after the transition slide tadi, dia akan start masuk. Macam itu. Okay, tu maksud dia. Kita tekan done. Okay. Dan satu lagi yang last sekali. So saya copy jap. Satu lagi ayat. Okay. Paste. Okay. Next. Kita besarkan dia sebab kita nak besar. Kat sini dah happy, dah siap ni kan. Cleaning. Complete. Okay. Then cikgu saya tak nak ada background ni. So kita pergi ke brush, klik kat tulisan tu, klik ke brush. Saya nak tukar dia warna hitam. Dan saya nak besarkan dia. Okay, dan saya nak boldkan dia. Dah nak nampakkan ke apa. Okay, dan saya tak nak ni lah. Saya tak nak ada warna. No fill. Sekejap. Salah. Okay. Okay. Teks. Saya rasa saya nak besarkan lagi sikit. 70. Okay. Alright. So tadi ni saya dah buat animation. Yang ni pun saya nak buat animation. So saya klik dekat dia. Animate. Dia nak nampak macam apa. Dia dah shiny kan. Dia dah ni saya ambil sparkle. Cikgu boleh tengok dia keluar. Cing dah bersih kan. Okay. Cumanya dia laju tu. So kita klik kat sparkle ni. Kita ubah 4 second, 5 second. And then on tab ni kita ubah jadi with ke bird. Ni yang boleh juga masuk ke soalan cikgu Yo tadi. Nak with bird 1 ke after bird 1. Okay. Saya nak after bird 1. Bird 1 tadi yang itulah. Yang ayat what makes the droplet tu. Okay. Tak ada delay lah. Okay. Kalau cikgu nak double check, cikgu boleh check kat 3 ni kan. Nampak tak? Okay. So kalau kita buat on tab, dia akan terpisah. Okay. So ni after bird 1. Yang with bird 1 dia akan keluar sentak. Saya tak nak. Saya nak dia after bird 1. Okay. Then cikgu tekan done. Okay. So sekarang cikgu boleh klik ke slide nombor 8 ataupun slide sebelumnya. Cikgu boleh play tengok. Okay, biar cleaning complete tu keluar lambat sikit supaya dia boleh baca soalan-soalan tu dan digest. Okay. So sekarang macam mana kita nak tengok daripada awal dan kita nak jadikan dia berulang-ulang animation tu kan. Okay, saya ni dulu saya tunjuk cikgu secara keseluruhan 3 slide yang kita dah buat tadi. Okay, daripada agitation pergi ke moving, magic move. Okay, dia magic move. Dia masuk ni. Okay. Okay, berjaya tak cikgu buat yang hands on, yang dapat hands on pada petang ni? Berjaya Harap-harapnya berjaya lah. Bolehlah letak kat komen tu saya berjaya. Okay, boleh ke share dekat Telegram
apa tu, Maplet ataupun ni lah, ATC Okey, ni kita highlight kan, sekejap, kita nak export dia, nak 3 slide je. Kita tengok nombor slide ni, 7, 8, 9 So kita nak export dia sebagai GIF image supaya dia berulang-ulang. Jadi kita tak payahlah nak tekan tab kan. Okey, cikgu tekan titik 3 yang sebelah kanan atas penjuru ni. Okey, di situ ada tulis export. Export. Okey, cikgu pilih animated GIF. Okey. Alright, so ni adalah kualiti dia lah, small, medium, large, XL ni. Saya pilih XL dan slide range ni penting. Yang mana satu cikgu nak jadikan dia GIF image. So slide nombor 7 sampai slide nombor 9. So cikgu adjust kat situ Okay, then cikgu export. Okay. Jangan takut nak tekan share, memang kena tekan. Okay, klik dekat share tu. So di share tu baru ada save image. Savekan dia. Jadi image tadi dah masuk dekat photo album. Okay. Cikgu pergi ke photo album. Ni nampak kau masuk-masuk je dia dah agitate kan. Okay. So gambar ni dia dah jadi animated GIF. So dia akan berulang-ulang. Selagi cikgu tak stop dia akan ulang-ulang lah. So kalau tengok balik video saya yang pertama tadi, animation saya yang complete tadi, so dia akan bermula daripada itulah yang gambar labeling, bakteria apa semua tu. Okay. Hydrophilic dengan hydrophobic part. Semua ada di gambar yang pertama. Cuma saya tak sempat lah nak tunjuk cikgu secara keseluruhan. Saya ambil bahagian yang banyak movement sahaja. Okay. Okay. So, kita balik ke Keynote. Alright. So, setakat ni okey ke cikgu-cikgu? Okey, tadi saya janji dengan cikgu, salah satu cara lagi untuk kita lukiskan soap ni adalah kita guna shapes kan. Okey, di sini saya tunjuk contoh je sebelum saya move ke part yang seterusnya. Okey, cikgu tekan plus sebab kita nak pergi shape. So tekan plus, kita ambil yang bulatan. Kan tadi saya dah kata by default memang shapes tu akan keluar dalam warna hitam. Cikgu jangan takut, jangan terkejut. Okey, kita kecilkan lah sebab soap ni dia comel kan. Okey, so hitam ni kita tak nak. So kita pergi ke brush. Pergi brush, kita pergi style, then fill tu kita tak nak. So kita tulis no fill. Kita klik ke no fill akan tulis sorry. Okay, then pergi ke border. Border, kita onkan border sebab kita nak dia ada border dan nak warna hitam dan kita nak dia tebal sikit sama macam kita lukis tu kan. Okay, dah. Okay, fill tadi bukan tak nak fill. Sekejap, saya nak buang hitam tadi rupanya. Sekejap, kita nak dia warna kuning kan. Apa pula. Okay, fill tadi cikgu pergi kat color. Fillkan dia. Okay. So ni nampak molek sikit lah. Nampaklah macam buku teks sikit. Okay, tapi sebab saya memang suka into the drawing. So saya tunjuk cara guna drawing lah tadi. So ekor dia sebenarnya cikgu boleh pakai shape yang ni tau. Tapi dia agak payah sikit untuk buat zigzag tu. So jadi saya tak nak tunjuk lah supaya cikgu rasa tak nak rasakan kepayahan tu pada cikgu. Okay, sebab kita saya assume beginner lah sebab saya nak tunjuk untuk yang mula-mula nak berjinak-jinak lah untuk buat animation Okay, so saya akan gunakan pensel saya untuk saya draw ekor ni. Okay, so done. Okay, nampak tak dia dah melekat dekat sebelah-sebelah. Okay, tak apa. Kita buat macam tadi. Macam nak pisahkan dia, kita edit drawing. Lepas tu kita buat lasso tu. Separate. Okay, so sekarang dia dah separate. Oh, dia ada lagi satu dash yang ni pula. Sekejap. Lasso. Dash air ni pun nak ikut dia Okay. So sekarang dia saja kan. Okay, so saya nak groupkan dia. Groupkan dia dengan bulat ni. Kepala dia tu. Okay. Highlightkan dua-dua. Nak group tu, cikgu tekan jari cikgu dekat kepala bulat tu dan tekan lagi satu jari dekat ekor. Lepas tu dia akan keluar group. Okay. So dah siap. Kan? Ikut cikgu lah. Kalau yang tak ada Apple Pencil, mungkin boleh senang untuk buat macam ni. So nanti cikgu nak copy, cikgu copy je lah. Klik kat dia, copy then paste. Tu. Boleh kan? Alright. Dan satu lagi, cikgu juga boleh masukkan audio cikgu di dalam animation tu contoh, cikgu pergi ke plus. Okay, pastikan cikgu tak ada highlight apa-apa. Cikgu pergi ke plus.
Di sini ada gambar image kan. So perasan tak ada tulis record audio di sini. Okey, so dekat bawah tu akan keluar record audio. So kalau cikgu nak suara cikgu serentak dengan ayat-ayat yang masuk dalam animation tu, cikgu boleh record audio cuma cikgu sekarang ni cikgu tak akan dengar lah audio yang saya record ni sebab kita tak guna AirPlay dalam sharing session pada kali ni. Kalau guna AirPlay baru kita boleh dengar voice lah Okey, so saya tekan record. Contoh saya nak record ayat yang saya tulis ni. Agitation begins to separate dirt from the surface. Why do we need to agitate? Okay. Sekejap. Dia tak bergerak dia. Okey, sekejap. Saya record semula. Kenapa dia tak boleh record ni? Sekejap, saya cancel dulu. Saya add balik. Sekejap Record audio. Sekejap. Dia tak nak record pula ya. Cikgu Julia, kenapa tak nak record ni ya? Tekan dekat mikrofon tu, add lagi. Saya buat dekat saya. Tak nak pula dia. Okey, tak apalah. Nanti cikgu cubalah ya. Saya dah try tadi boleh. Banyak kali saya try semua boleh je. Tapi waktu sesi ni pula ada ni. Ya cikgu? Tak ada. Okey. So nanti cikgu cuba Jadi maksudnya kita boleh masukkan juga audio kita dalam tu. So eksklusif lah sikit kan hasil kerja kita. Okey. Nanti cikgu bolehlah main-main. So tadi dah siap animated GIF cikgu. Cikgu dah export ke ni kan. Foto album kan. Okey. So sekarang alhamdulillah hands-on session dah selesai. Sekarang ni saya nak bawa cikgu untuk bahagian yang seterusnya iaitu home based activity. Okay. Alright. Untuk topik cleansing action of soap ni kita boleh buat je contextual learning dengan pelajar di mana kita boleh minta pelajar cari apa-apa bahan di sekeliling mereka. Kita jangan fikir okay form 5 dah habis dah nak naik sekolah dah kan. So tak payah fikir lah. Tak cikgu, kita ada form 4, kita ada juga kalau cikgu-cikgu yang ajar sains lower form, kita ada lower form lagi di rumah tu kan. So kita kena kreatif untuk kita fikirkan apa yang diorang boleh cari di sekeliling rumah mereka. Kita bagi contohlah idea lah dan selebihnya biar mereka sendiri yang main-main dan explore. Okay, main-main yang bermakna lah ya, bukan main-main yang kosong Okay, so saya just bagi gambar ni, you ambil a piece of cloth, tak kisahlah apa-apa dan ambil lah ni contoh saya bagi. Dia orang boleh je nak guna benda lain selain yang saya bagi ni lah saya letak sos cili, minyak dan kicap lah. Okay. Then cikgu-cikgu boleh minta dia try to tabulate the data. So ni saya memang bagi dia play around kicap. Contoh saya bagi contoh satu je. Then di permukaan yang berbeza. Tangan ke, cloth ke atau you nak ambil kayu ke, tengoklah kan nak basuh kat kayu. Tengoklah. Ikut kreativiti mereka sebab kita tak nak terlalu rigid. Kalau dalam lab kan semua kita dah sediakan. Tinggal nak main je, tinggal nak buat eksperimen je. So kali ni biar dia explore, biar inquiry level dia increase. Okay, so itulah yang saya nampak hikmah dalam PKP session ni Okay, so cikgu-cikgu boleh bagi pada pelajar untuk explore dan ubah variables. Variables tu dia orang boleh pilih sama ada nak ubah type of cloth ke, nak ubah materials yang dia guna tu, kicap ke, minyak tanah ke. Walaupun minyak, tapi minyak pun ada banyak jenis minyak kan. So dia boleh compare, okay. Then type of detergents and soap yang dia guna. So dia boleh tengok mana yang lebih efektif, mana yang tidak efektif, jenis air ke kan. Okay. Time pun dia boleh nak constantkan ataupun dia nak varieskan. So dia boleh play around. So cikgu-cikgu tak akan dapat satu jawapan. Cikgu-cikgu akan dapat macam-macam jawapan. Di situlah kita akan boleh kita akan boost up dia punya higher order thinking skills tu nanti So di sini saya sempat untuk dapatkan pelajar saya punyalah 4 orang pelajar, saya bawa ke sini 4 orang saja. Okey, cikgu-cikgu boleh tengok contoh
sampel output yang cikgu-cikgu boleh dapat. Just bagi arahan dua ni saja. Cikgu-cikgu bagi yang apa ni, slide sebelum ni kan, dengan slide ni. So ini adalah student yang pertama, student A. Saya ada sampai student D. So kita tengok dia punya ni. Cikgu-cikgu mungkin tak dengar bunyi dia sebab kita tak pakai airplay. Tapi cikgu-cikgu boleh tengok video dia. Okay, nampak pelajar saya ni, student A ni disediakan set eksperimen yang sangat bagus lah. Dia complete set. Semua dia compare kan Okay. Saya tak suruh pun dia buat macam ni, tapi ni dia cara dia berfikir. So di sini kita boleh nampak cara dia berfikir. Dia adalah analytical thinking ke tidak, kan? Okay. So cikgu nampak tak? Ini cara student A berfikir. Siap ada bekas yang sama pula tu kan. Dah macam betul-betul buat eksperimen pula. Okay, jom kita tengok student B pula. Okay. Ni kita nampak student B ni dia mula-mula dia tak gunakan medium air yang banyak. So kita boleh minta pelajar fikir. Kita mungkin kita rasa lah dia buat ni. Tak, kita tak boleh cakap salah. Sebab sebenarnya ada setiap sampel jawapan pelajar yang kita dapat tu, kita ada benda yang kita boleh buat pelajar fikir. Beza kan. Okay. Mula-mula dia tak letakkan air sangat, sikit je air, dan bila banyak air, then kita nampak function air tu untuk remove, bawa keluar kekotoran tu. Okay, ni student C. Okay, student C ni dia guna apa tu? Nampak tak dia guna apa, cikgu-cikgu? Surface dia hanyalah tissue paper. Okay.
Okay, ni dia tak ada buat agitation, dia biarkan je. So kita beri question kat pelajar. Okay, apa akan jadi kalau dia agitate? Kan? Ini dia letak je dalam mangkuk kan. So kita boleh boleh facilitate students untuk higher order thinking skills tu by sharing output daripada kawan-kawan dia ni. Okay. Tak semestinya kalau kita dalam kelas skema jawapan semua sama kan. Tapi this is the hikmah of PKP session ni, mereka berada di rumah, cari apa yang dekat rumah. So memang jawapan akan lain lah. Okay. Tu date yang dah keluar. Okey, dan yang terakhir student D. Okey. Okey, dia bercakap tapi sebab kita tak guna airplay, so tak apa, cikgu tengok sahaja apa yang student D ni demonstrasikan. Okey. Minta maaf lah cikgu rambut semua dah panjang waktu cuti ni. Okey, dia dah letak kicap dekat baju dia. Okey. Nampak tak? Kalau ikutkan kita nak dia buat lain-lain kan, betul tak? Macam contoh bucu tu letak kicap, bucu lain satu letak sos kan. Tapi saya tak cakap salah dia buat ni, saya suka dia buat ni sebab lain sikit daripada orang. Jadi kita boleh question dekat pelajar, kalau ada dua jenis kekotoran yang berbeza di permukaan yang sama. Jadi senang tak nak bersihkan kekotoran tersebut? Okay. So cikgu-cikgu boleh pop up question untuk buat pelajar berfikir dan dia boleh increase their inquiry level. So let's say lah contoh pelajar B tadi. Okay, maaf cikgu. Okay, pelajar B tadi dia just buat sabun dengan kicap kan. So sekarang dia dah nampak output daripada kawan dia. Dia campur kicap dengan sos lah. So mungkin dia pula akan tambah lagi dia punya variables. Kalau saya campur macam mana pula? Apa jadi? So dia set time ke? So dia sendiri akan dia akan design their own experiment. Okay? Kita cuma facilitate sahaja dan kita bawa dia dalam bentuk tu lah, contextual learning tu lah Okay. Then kita boleh tanya kenapa setiap surface tu kenapa ada perbezaan dari segi removal of dirt tu. Okay. Walaupun dia guna same detergent. So kita mungkin boleh minta pelajar untuk buat animasi yang ada nampak lubang-lubang kain tu. So kekotoran tu masuk lalu kat situ kan. So kain ni mungkin lubang dia besar sikit, yang kain ni mungkin kecil sikit. So kita nampaklah beza kenapa surface yang ni senang, kalau guna material ni pula susah sikit nak hilang, lama sikit perlukan masa untuk bersihkan. Okay, so kita yang akan bawa mereka untuk berfikir tu dengan mengajukan beberapa soalan. Cikgu Julia, ada cikgu yang raise hand ada kenapa ada soalan ke? Cikgu Julia? Ya. Saya punya iPad dengan MacBook dekat jadi dia berdegun. Okey. Mana siapa cikgu Rosita? Ada beberapa cikgu raise hand. Cikgu Rosita. Aku tak ada soalan. Boleh minta boleh kalau nak tanya soalan. Boleh. Okey. Boleh.
Tidak. Okey, di Cikgu Halimatun ya. Untuk subtopik ni murid selalu tanya pasal scum and hard water. Okey. Jadi apa soalan Cikgu Halimatun ya? Kat sini beliau semua cakap untuk subtopik ni murid selalu tanya pasal scum and hard water. Okey, macam mana nak tunjuk? Okey, itu soalan dia. Macam mana nak tunjuk? Okey. So, kita nak baca Cikgu Halimatun ada soalan. Okey, scum dengan hard water tu kalaulah sebab PKP kan. Jadi kalaulah mereka berdekatan dengan kawasan hard water, okey, so kita boleh minta mereka ambil sampel. Contoh siapa yang duduk tepi laut ke kan, kat area Terengganu, Kelantan tu. So dia boleh buat eksperimen tu sendiri. Kita biarkan pelajar explore cikgu. Biar dia nampak scum tu terbentuk bila dia menggunakan hard water compared tu dia guna soft water. So contoh sampel output ni pelajar-pelajar saya dia tak duduk tepi laut. So dia tak dapat lah nak dapatkan hard water tu. Okey. So cikgu-cikgu boleh ubah suai lah variables tadi yang saya yang saya letak kat table ni kan. Cikgu-cikgu boleh sesuaikan. Kalau cikgu di kawasan Terengganu, kawasan di tepi pantai, so cikgu-cikgu boleh tambah lagi variables. Sebab yang ni saya fokus kepada macam mana nak bersih antara soap dengan deterjen tu. Okay. So kalau cikgu nak fokus kepada type of water, boleh, tak ada masalah. Kita yang tentukan dia dan kita minta pelajar kita buat. Kita bagilah beberapa table ni, kita letak contoh satu macam saya buat ni. Then mungkin cikgu nak fokus pada type of water tu, so cikgu buat satu hard water, satu soft water instead of dia punya surface yang berbeza. Cikgu, Okay? cikgu, kalau kata hard water tu kan student buat hard water kat rumah. Contohnya dia buat air garam and pun boleh mix. juga. So dia can explore kan untuk so dia faham apa maksud hard water dengan soft water. Betul. Terima kasih Puan. Okay, so dari kat rumah pun kalau dia rajin nak explore kat kitchen, so dia boleh dapat the magnesium ataupun sodium dekat kitchen tu kan, the salt kan. So kita boleh buat air garam, then dia boleh gunakan table ni tapi ubah suai lah, satu buat soft water, satu hard water, air biasa dengan air garam pun boleh, tak ada masalah. Okay. Cuma yang ni saya fokus kepada type of surface. Okay. Ada lagi soalan? Okay, so untuk Tak ada soalan. tak ada So bila kita bagi pelajar peluang untuk buat contextual learning ni, biar dia explore surrounding them, so kita akan lebih, pelajar tu akan rasa the experiential learning tu cikgu-cikgu. So bila kita lalui experiential learning, kita akan lebih ingat perkara tu, dan sebab kita buat, so kita hands on, so kita dulu aku pernah buat macam ni, kan. Pelajar akan ingat benda tu dan mudah untuk dia share dengan orang lain sebab itu adalah pengalaman dia sendiri. Okay, so kalau macam contoh COVID ni, cikgu boleh tanya pelajar, okay, what about if the COVID-19 coronavirus fall on your shirts? Apa jadi? Adakah kamu akan terjangkit dengan COVID ataupun tidak? So kita boleh buat dia berfikir dengan situasi semasa, kaitkan dengan apa yang kita nak ajar dalam kelas tu. Okay, so daripada hasil-hasil output daripada pelajar ni, kan tadi awal-awal kita dah bagi dia animation tu untuk dia study. Then waktu yang saya kata kita buat online session tu 1 hour tu, kita boleh discuss output-output ni untuk increase dia punya inquiry, kita timbulkan persoalan dan kita boleh generate higher order thinking skills di dalam kalangan pelajar berdasarkan situasi ataupun eksperimen-eksperimen yang dibuat oleh kawan-kawan mereka. Sebab dia mungkin tahu dia orang punya je kan. Dia pun tak sangka kawan dia buat macam gini. Kan, dia pun tak terfikir mungkin. Jadi bila kita sharekan bahan-bahan yang kawan-kawan dia sendiri buat, biasanya pelajar akan lebih appreciate kawan-kawan dia buat kan. Wow, macam mana you boleh buat macam ni kan. So dia lebih excited untuk discuss on that. Okay. Alright. Jadi itulah saja perkongsian saya untuk hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Jadi cikgu-cikgu bolehlah explore more on this. Okay. Saya bermula dengan tiada iPad ni cikgu. Jadi jangan risau, jangan rasa saya tak ada iPad, saya tak boleh buat macam ni.
Tapi apa yang saya buat semasa saya tak ada iPad, saya join semua kelas-kelas yang orang guna iPad. Kan, tak apa, biar aura tu melekat sikit kat kita. Jadi saya dah tahu, oh kalau nak buat move ni kena guna ni, kena klik kat sini. So saya dah nampak dari segi technical issues tu. Okay, so bila saya dah ada iPad, laju je lah saya boleh buat. Sebab saya dah tahu flow, oh saya boleh explore kat sebelah sini, saya boleh tekan ni. Sebab saya dah tengok dahulu, saya dah observe dulu macam mana dia orang buat. Cuma bila tak ada device, kita tak boleh nak hands on lah. Bila kita dah ada device, kita boleh terus pecut. Gitulah umpamaannya. Okay. So saya minta maaf mana yang terkurang daripada saya sendiri. Okay. So teachers, chemistry in love, please educate our children with hikmah. Because every soul have heart. Okay. So kita jaga hati mereka, dia jaga hati kita, insyaAllah. Okay, semoga berjumpa lagi di lain masa. Jangan lupa sesi kita esok lagi satu. Okay, bersama Cikgu Julia pula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pulangkan semula kepada moderator kita, Cikgu Julia. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Aminah atas sharing tadi. Seronok kan? Masing-masing dah tahu dah macam mana nak buat animation dekat atas kita kan? So alhamdulillah lah. Jadi terima kasih semua rakan-rakan guru. Jadi kami berdua lah harap sesi untuk hari kita yang pertama ni dapat bagi sedikit lah info dan idea pada cikgu-cikgu semua. Supaya kita sama-sama boleh hasilkan bahan kita yang lebih hebat lagi lah. Okay. So sebelum tu, jadi untuk hari esok kita akan bersambung lagi pada masa yang sama dan juga link yang sama juga cikgu. Tapi bukan keynote. Okay. Sebab saya yakin hari ni lepas sharing Cikgu Aminah ni mesti cikgu semua dah boleh dah buat animation dengan hebat. Kan? Jadi besok kita nak buat benda lain pula lah. Jadi sebelum tu saya nak sharekan link Okay. Okay, so sebelum cikgu-cikgu semua keluar dari Webex masing-masing, saya mohonlah untuk cikgu isikan. Okay, link ini untuk kedatangan, kehadiran dan juga khusus lah untuk mengira sebagai satu hari khusus. Jadi yang sebelah kiri adalah untuk guru-guru MARA dan sebelah kanan adalah untuk guru-guru MOE. Jadi cikgu boleh scan untuk isi. Okay, sekejap lagi saya akan tunjuk semula. Okay, kemudian jangan lupa untuk join us di Telegram MARA, Maplet dan juga Telegram Apple Teacher Community, ATC dan juga Maplet Professional Development Series. Jadi kami sangat mengalu-alukan keahlian cikgu. Okay, so boleh isi borang kehadiran ini dengan scan. Terima kasih cikgu, kita akan jumpa lagi pada esok hari insyaAllah bersama kami berdua juga dengan info yang lain pula. Okay, so saya akan biarkan QR code ni di screen cikgu. Terima kasih. Ada soalan? Julia dengan Mim. Ya Kak Mina. Kalau untuk QR code yang Maplet tu, minta semua peserta lah isi, tak kira lah daripada mana pun, juga macam tu bukan juga MOE ke, semua kena isi yang Maplet item tu ya. Okey. Kalau QR code yang guru MOE tu memang untuk guru MOE dan dia akan terus pergi kepada sistem lah, sistem dalam MOE untuk guru kehadiran khusus. Tapi maklumatlah ataupun untuk kalau yang nak dapat sijil ke apa, dia mesti isi yang Maplet type form ni. Okey. Maaf ya cikgu semua. Saya harap cikgu semua boleh dengar tadi daripada Puan Nuriha. So untuk yang sebelah kiri tu yang QR code untuk Maplet yang .type form tu. Okey cikgu, semua guru yang berada sekarang ni pada sesi kita pada hari ini minta scankan QR code tersebut ataupun boleh terus pergi kepada link yang tertera iaitu https://maplet itu semua orang. Okay. Tapi untuk guru MOE mereka kena scan lagi satu QR code iaitu yang di sebelah kanan tu. Okay, saya harap jelas ya, minta maaf.
So Mima, Surya, very good, well done. Terima kasih Kak Reha, Kak Wan. Mimah lah hari ni. Yeah, well done ya. Terima kasih Kak Good. Wan, Kak Reha. Yeah. Terima kasih Kak Wan ingatkan saya dah blank. So I think it's all good lah, very good. Yeah, Alright, because Alhamdulillah. it's how we want to Thanks Kak transform Julia. learning lah, yeah. It's very good. Okay, Tadi Afifah, Hafiz semua. Tanya. Terima kasih Kak. Tanya Kak juga. Moderator. Tanya cikgu semua yang datang hari ni, insyaAllah lepas dia boleh buat lebih hebat lagi. InsyaAllah. Kak, saya ada lagi. Ya. Sekejap. Ada lagi. Cikgu-cikgu yang dah scan, tak apa kalau cikgu nak leave meeting room tak apa. It's okay. Kami memang akan tunggu je hingga semua orang tak adalah. Cikgu lain tak apa, tak perlu tunggu kami. Terima kasih.
Semua masih ada. Mana? Semua dah scan ke? QR?
Assalamualaikum Julia. Nak tanya, kita dah isi orang QR code tu. Lepas tu dah habis semua, dia ada perkataan submit tak? Rasanya ada Kak. Kak Nya tak jumpa Tak, Kak Nya dah jawab dia punya survey. Dia ada soalan tu jawab kan. Lepas tu dia, at the end dia tulis again. Allah, Kak Nya tekan again. Oh, kena buat semula lah. Ya ke? Masya Allah, Masya Allah. Tapi tak ada pula perkataan submit. Kat mana perkataan submit tu? Yang ni yang type form kan? Yang type form. Ya, rasanya ada. Sekejap. Saya try. Type form. Tadi dah ada salah kan? Terpilih MRSM salah. Lepas tu buat balik. Lepas tu tiba-tiba dah habis. Mana perkataan submit? Tangan dia dah tertekan again. Maknanya dia batal yang pertama tadilah. Mungkin takut Kak Nya tak. Saya tak tahu Kak Nya tertekan apa. Dia ada perkataan submit tak? Tu yang dia, at the end of the day dia tak ada perkataan submit atau your submission is successfully accepted. Tak ada pula. Patutnya ada. Ya, jadi so Kak Nya kena isi balik ni. Patutnya ada Kak Nya kalau guna type form ada. Ya. Macam mana nak tahu kita punya successfully submitted? Nanti dia at the end tu dia cakap thank you. Thank you atas saya lah. Thank you for using submitting type form. Oh, okay. Tak apalah. Maksudnya Cuba Kak Nya buat sampai dapat. dapat tu. Alright. Thank you. Jazakillah, Mim. Alright, baik. Ada perkataan submit lah. Ada. Sebelum again tu dia ada perkataan submit. Again ada perkataan submit. Maksudnya dah lepas habis semua tu dia tulis submit. Lepas kita klik submit tu baru dia keluar again. Mungkin cikgu dah tekan submit tu. Tak perasan tu lepas dia keluar again. Oh, dia submit dulu baru again ya. Maksudnya dia reason lah kalau kita dah tekan submit tu. Saya check ni tadi memang dia bagi keluar submit dulu lah. Lepas tu baru again. Tapi saya rasa kalau cikgu nak try lagi sekali kan itu kot. Tak ada tu. Itulah Julia yakin kan? Ya. Kak Nya. Apa macam mana boleh tak Julia check sama ada submit nama Kak Nya ada submit belum? Yang tu sebab yang admin untuk borang ni cikgu Kak Nuriah HQ. Dia je yang boleh check. So tak dapat nak check lah ya. Okay, tak apa nanti Kak Nya redo balik lah just for precautionary sake ni. Kita buat lagi sekali lah kot kan. Okay. Alright, thank you. Jazakillah Julia.
Terima kasih ya cikgu semua. Saya akan endkan meeting ini. Jadi saya harap insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok pada masa yang sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum.